membentangkan pengenalan mengenai pos laju. Pos Malaysia Berhad atau lebih dikenali sebagai pos laju merupakan antara salah satu firma yang menyediakan perkhidmatan pos atau kurier utama di Malaysia yang mempunyai lebih daripada 1,000 cawangan di seluruh negara. Pos Malaysia Berhad bukan sahaja menawarkan perkhidmatan penghantaran bungkusan tetapi turut menjalankan perkhidmatan lain seperti perkhidmatan insurans, urus niaga, wang pos, kiriman wang, pelaburan dana serta mengambil alih pelbagai bayaran daripada pihak kerajaan seperti bil, utiliti, cukai pintu, cukai taksiran dan lain-lain lagi. Pos Malaysia Berhad telah ditubuhkan pada awal tahun 1800. Penubuhan pos laju ini merupakan antara titik permulaan perkhidmatan kurier pertama yang telah dijalankan di negeri-negeri selat yang lain seperti di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura yang kemudiannya telah berkembang pesat ke seluruh tanah Melayu pada awal abad ke-20. Perkembangan pos laju ini juga menyebabkan sistem mereka selalu bertukar dari semasa ke semasa mengikut perkembangan dunia. Sebagai contoh, pada tahun 1901, pos laju telah memperkenalkan set sistem pos yang pertama. Kejayaan yang membanggakan pos laju atas perkhidmatan kurier telah menjadikan firma ini antara salah satu firma yang disenaraikan di bawah Perbadanan Jabatan Pos Negara JPN pada tahun 1992. Bukan itu saja, Pos Malaysia Berhad juga telah disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur pada tahun 2001 sehingga sekarang. Perkembangan ini menjadikan firma ini lebih maju dan mempunyai lebih banyak cawangan di bawahnya. Antaranya ialah Pos Data, Pos Ahranu, Pos Solution, Pos Online dan lain-lain lagi. Di bawah merupakan antara misi Pos Malaysia Berhad. Pertama, menjadi pilihan utama para pengguna dalam perkhidmatan pengurusan barang yang dapat mentandingi perkhidmatan penghantaran antarabangsa. Kedua, memberikan layanan yang terbaik kepada para pelanggan sama ada dalam perkhidmatan kurier atau perkhidmatan kewangan dan logistik. Ketiga, menjadi pusat pengeposan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah sama ada dalam bentuk fizikal atau digital kepada pengguna. Keempat, sentiasa meningkatkan mutu dalam pengeposan bagi menjamin kualiti barang yang diterima pelanggan dalam keadaan selamat dan juga baik. Kelima, sentiasa mencari ruang untuk mengembangkan perniagaan dengan efektif supaya menjadi suatu perusahaan yang lebih besar dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakar Imam bin Samsudin, 282405 daripada Grup A UEM Sinto. Assalamualaikum, saya akan menerangkan tentang produk dan servis syarikat. Perkhidmatan pengambilan barang. Perkhidmatan pengambilan barang ditawarkan bagi memudahkan penghantaran barangan yang mudah pecah dari rumah ke pejabat pos. Yang pertama, perkhidmatan secara atas talian yang bermaksud menawarkan perkhidmatan online postal dan shipping sebagai salah satu cabang perkhidmatan yang menggunakan teknologi elektronik dalam menerima pesanan bagi penghantaran sistem dan juga pengambilan penghantaran barangan. Contohnya, kita dapat memesan di mana kedudukan barang yang kita post ataupun berapa lama masa yang akan diambil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Aminah binti Osman, nombor matrik 282723, akan membentangkan mengenai syarikat-syarikat yang menjadi daya saing kepada syarikat Pos Malaysia Berhad. Seperti yang dah tahu, terdapat banyak syarikat-syarikat yang mengendalikan perkhidmatan kurier yang tumbuh bak cendawan selepas hujan. Kehadiran pesaing-pesaing ini bakal memberi impak kepada kelangsungan struktur ekonomi syarikat Pos Malaysia Berhad. Kehadiran pesaing ini bakal memberi cabaran yang besar kepada syarikat Pos Malaysia agar dapat mengekalkan momentum perkhidmatan yang terbaik bagi memastikan perkhidmatan lebih efisien dan berinovasi. Seperti yang anda sedia maklum, terdapat pelbagai syarikat yang mengendalikan perkhidmatan kurier. Antaranya adalah GDEX, JNT, Aramex, ABX, Skynet, DHL dan bermacam lagi. Dari sudut positifnya, kehadiran syarikat ini akan memberi impak positif kepada Pos Malaysia agar dapat memberikan perkhidmatan yang lebih pantas dan efisien.
Walau bagaimanapun, Pos Malaysia Berhad yang dulunya dikenali sebagai Jabatan Perkhidmatan Pos akan tetap menjadi nadi penggerak utama kepada perkhidmatan Korea di Malaysia. Walaupun berdepan dengan asakan dan saingan dari syarikat Korea yang lain, Pos Malaysia sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik sejajar dengan keutuhannya yang sudah mula bertapak bermula dari tahun 1800 sejak pemerintahan British lagi. Terdapat pelbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Pos Malaysia bagi meningkatkan mutu yang diberikan. Akhir kata, dapat diharapkan agar Pos Malaysia akan terus seutuh dengan jenamanya yang telah bertahan selama 200 tahun di Malaysia. Sesungguhnya perkhidmatan Pos Melaju adalah sinonim dengan masyarakat Malaysia. Sekarang saya berada di salah satu cawangan pesaing utama Pos Malaysia iaitu JNT Express. Dia merupakan salah satu daripada 300 cawangan JNT yang berada di seluruh Malaysia. Seperti kita sudah maklum, JNT mula beroperasi pada 20 Ogos tahun 2015 yang bertapak bermulanya di Indonesia dan mengembangkan sayapnya pada tahun 2018 di pasaran Malaysia. JNT merupakan salah satu syarikat yang menjadi pesaing utama Pos Malaysia. JNT mula bertapak di negara Indonesia pada tanggal 20 Ogos 2015. Pada tarikh perkenaan, JNT sudah menjalankan operasi secara rasmi yang berpusat di Pluit, Jakarta. Selepas dari itu, syarikat ini mengembangkan sayapnya dan memasuki pasaran Malaysia pada tahun 2018. Syarikat JNT merupakan syarikat Best Top One Courier Service di Indonesia yang diterajui oleh Jet Li dan dikendalikan oleh Robin Low sebagai CEO syarikat. Menawarkan perkhidmatan sistem Korea dan penghantaran ekspres, iaitu penghantaran barangan yang beroperasi 24 jam atau 72 jam mengikut lokasi penghantaran. Selain dari itu, JNT juga menyediakan perkhidmatan pick-up tanpa mengenakan cas bayaran kepada lokasi pick-up door-to-door yang diberikan secara percuma. JNT juga menyediakan tawaran istimewa kepada pelanggan setia iaitu dengan memperkenalkan sistem VIP yang memberikan pelanggan kelebihan diskaun potongan harga di antara 5% hingga 15%. Pelanggan juga tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran untuk pendaftaran kerana pendaftaran VIP adalah secara percuma. Disebabkan oleh kemajuan teknologi yang serba pantas serta kebergantungan pelanggan kepada urusan atas talian, JNT memperkenalkan aplikasi atas talian mudah mesra. Pelanggan misalnya place order, track and trace. JNT Express adalah satu aplikasi yang digunakan bagi memudahkan pelanggan serta pihak JNT sendiri bagi memastikan setiap barangan pelanggan dikemas kini dengan cepat dan bersistematik. Pelanggan juga akan dimaklumkan maklumat dan status pesanan barangan melalui sistem pesanan ringkas. Seperti kita sedia maklum, kebanyakan di hari kita menggunakan teknologi telefon pintar bagi mengakses segala bentuk transaksi. Ini sangat-sangat memudahkan pelanggan kerana mendapat maklumat dengan pantas dan efisien. JNT merupakan salah satu syarikat yang menjadi pesaing utama Pos Malaysia. JNT mula bertapak di negara Indonesia pada tanggal 20 Ogos 2015. Pada tarikh perkenaan, JNT sudah menjalankan operasi secara rasmi yang berpusat di Pluit, Jakarta. Selepas dari itu, syarikat ini mengembangkan sayapnya dan memasuki pasaran Malaysia pada tahun 2018. Syarikat JNT merupakan syarikat Best Top One Courier Service di Indonesia yang diterajui oleh Jet Li dan dikendalikan oleh Robin Low sebagai CEO syarikat. Menawarkan perkhidmatan sistem Korea dan penghantaran ekspres, iaitu penghantaran barangan yang beroperasi 24 jam atau 72 jam mengikut lokasi penghantaran. Selain dari itu, JNT juga menyediakan perkhidmatan pick-up tanpa mengenakan cas bayaran kepada lokasi pick-up door-to-door yang diberikan secara percuma. JNT juga menyediakan tawaran istimewa kepada pelanggan setia iaitu dengan memperkenalkan sistem VIP yang memberikan pelanggan kelebihan diskaun potongan harga di antara 5% hingga 15%. Pelanggan juga tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran untuk pendaftaran kerana pendaftaran VIP adalah secara percuma. Disebabkan oleh kemajuan teknologi yang serba pantas serta kebergantungan pelanggan kepada urusan atas talian, JNT memperkenalkan aplikasi atas talian mudah mesra. Pelanggan misalnya place order, track and trace.
JNT Express adalah satu aplikasi yang digunakan bagi memudahkan pelanggan serta pihak JNT sendiri bagi memastikan setiap barangan pelanggan dikemas kini dengan cepat dan bersistematik. Pelanggan juga akan dimaklumkan maklumat dan status pesanan barangan melalui sistem pesanan ringkas. Seperti ketersedia maklum, kebanyakan di hari kita menggunakan teknologi telefon pintar bagi mengakses segala bentuk transaksi. Ini sangat-sangat memudahkan pelanggan kerana mendapat maklumat dengan pantas dan efisien. Pos Malaysia akan memastikan pembungkusan barangan dengan secara kemas supaya barangan-barangan yang akan kita pos dalam keadaan selamat. Yang kedua, pembayaran bagi pihak kerajaan di mana syarikat Pos Malaysia menawarkan perkhidmatan untuk pembayaran bil-bil seperti bil elektrik dan sebagainya. Poin yang ketiga ialah perkhidmatan mail. Menawarkan perkhidmatan dan menguruskan dan menghantar pelbagai mail seperti surat, postcode, pos data, aerogram, pos express, pos laju dan data pos yang bercetak, paket kecil, mail berinsurans, pos bungkusan, khidmat jawapan, perniagaan dan persuratan untuk orang buta. Yang keempat, perkhidmatan kaunter. Perkhidmatan kaunter Pos Malaysia tertumpu kepada 3 fungsi utama iaitu perkhidmatan jualan, perkhidmatan bayaran dan wang pos di mana mereka memudahkan lagi untuk orang-orang awam membuat pembayaran dan juga urusan-urusan penting di kaunter-kaunter tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibni Naibati Safari 282205 dari Grup A UN Sinto. Mana yang kita ketahui, Pos Malaysia juga mempunyai kekuatan yang tersendiri dengan rangkaian yang meluas di seluruh negara serta jaringannya dengan organisasi pos negara-negara luar melalui EU. Kedua, Pos Malaysia adalah jenama yang dipercayai sejak penubuhan sehingga kini. Masih lagi kekal sebagai perkhidmatan pos yang paling berpatutan di negara ini. Dengan kadar bayar perkhidmatan yang dikenakan oleh Pos Malaysia berhad masih relevan berbanding syarikat perkhidmatan yang lain. Ia amat menepati kemampuan masyarakat Malaysia dengan caj-caj yang murah dan berpatutan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalina binti Rosli, nombor metrik 282459 dari Grup A UUM Sinto. Sektor perkhidmatan Kurier Pos Malaysia telah mencatatkan hasil peningkatan pendapatan sejajar dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi negara yang menggalakkan dalam tahun 2003. Peningkatan di dalam sektor perniagaan Pos Malaysia ini telah diusahakan oleh beberapa bidang utama seperti memperkenalkan produk baru, peningkatan proses operasi dan projek-projek yang berkaitan teknologi maklumat serta latihan dan pembangunan antaranya ialah domestic, time, certain service, TCS dan on-demand pickup, ODP telah diperkenalkan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Produk domestik TCS ialah salah satu proses penyerahan item-item sebelum pukul 10 pagi di 25 buah bandaraya dan bandar-bandar utama, manakala ODP adalah proses membolehkan pelanggan untuk mengirim dari pintu rumah dengan membuat satu panggilan telefon sahaja. Produk ini telah memberi impak yang positif selepas berjaya melancarkan perkhidmatan Same Day Delivery STD. Pos Malaysia juga telah memperluaskan perkhidmatan ke sektor antarabangsa iaitu di negara Tokyo bagi menjamin penyerahan dokumen penting termasuk surat perjanjian, tender dan dokumen perkapalan dan surat perundangan dan lain-lain. Sejajar dengan itu, program Total Customer Care dilaksanakan bagi mewujudkan budaya khidmat pelanggan kerana pekerja sentiasa menjadi satu aset yang berharga di syarikat pos laju. Selain itu, Pos Laju Malaysia berhad mempunyai hala tuju yang tinggi dalam meningkatkan prestasi sebagai syarikat penghantaran terbesar di Malaysia. Antaranya ialah pelibatan Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) dan Pos Malaysia menjalin kerjasama bagi program mencari solusi yang inovatif berasaskan teknologi bagi meningkatkan perkhidmatan pos di negara ini. Saban hari kita dapat melihat sendiri bahawa perkhidmatan pos mengalami banyak perubahan sejajar dengan peredaran zaman serta kecanggihan teknologi masa ini. Aktiviti e-dagang secara dan pembelian secara talian telah meningkatkan dari tahun ke tahun, justeru telah merancangkan lagi aktiviti kelangsungan urusan seharian yang melibatkan perkhidmatan pos.
Oleh itu, satu pelancaran e-Piletly dan PITCH telah diadakan sewaktu Majlis Sambutan Hari POS Sedunia 2018. Inisiatif baru ini telah dihasilkan oleh POS Malaysia dan kerjasama strategik antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Persatuan STEM dan Filateli Malaysia PSM. Aplikasi e-Piletly ini adalah platform bagi para pengumpul STEM untuk berkumpul secara alam cyber atau maya, bukan sahaja untuk membeli, menjual atau membidah STEM, malah ia juga boleh berbincang mengenai perkembangan terkini dunia STEM dan Philately. Dengan adanya aplikasi seperti ini, perhargaan terhadap produk STEM serta Philately hobi dan aktiviti pengumpul STEM di kalangan generasi muda. Selain itu, pertandingan inovatif teknologi yang dikenali sebagai Post Innovation and Technology Collaborative Hive PITCH, ia merupakan aplikasi bagi mencari pemain-pemain industri yang baharu untuk membangunkan konsep penyelesaian digital dalam serahan terakhir Last Mile Delivery yang menjadi isu utama kepada industri logistik pos serta kurier dan yang paling utama iaitu kepada aktiviti e-dagang. Di samping berperanan di dalam sektor perkhidmatan pos negara terutamanya penjualan stem dan surat menyurat, agensi yang suatu ketika dahulu cukup dikenali sebagai pejabat pos turut menjadi pos niaga kepada masyarakat. Pembaharuan cukai jalan dan lesen memandu telah diperluaskan lagi ke pejabat-pejabat pos yang lain dan melantik lebih ramai ejen insurans bagi memberi kemudahan untuk orang ramai. Pembukaan kaunter sebagai pusat khidmat pelanggan di 21 buah pejabat pos terpilih telah menyumbang kepada perkhidmatan yang lebih cekap untuk urusan memperbaharui insurans kenderaan dan cukai jalan di pejabat pos yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka, di samping menyediakan khidmat seperti pendaftaran mengundi dan pusat informasi. Perancangan pembangunan masa hadapan juga akan melibatkan pembukaan lebih banyak pejabat atau cawangan pos di komplek membeli belah seperti hypermarket. Pemasangan mesin-mesin QMS di lebih banyak syarikat pos. Kaedah pembayaran di kaunter dengan menggunakan kad kredit telah dilaksanakan di pejabat pos yang terpilih yang membolehkan lanjutan masa urus niaga sehingga waktu malam. Pembayaran secara online untuk membolehkan transaksi real time antara pihak pos dengan pihak ketiga juga diperkenalkan bagi membina imej baru untuk pejabat dan rangkaian pos. Malahan perkhidmatan tambahan seperti mengutip bayaran bil utiliti, pembelian borang universiti, bayaran pencen dan sebagainya turut disediakan sebelum ini bagi memudahkan masyarakat luar bandar menikmati kemudahan tersebut di kawasan berhampiran kediaman mereka tanpa perlu ke bandar. Ini menjadikan pejabat pos ketika itu begitu penting dan merupakan institusi yang begitu dekat dengan masyarakat. Sekian, terima kasih. Cadangan strategi bagi meningkatkan prestasi syarikat Pos Malaysia boleh dilihat dengan memperluaskan kehadiran dalam sektor e-dagang dengan menjalinkan hubungan kerjasama logistik eksklusif dan pengenalan platform beli belah dalam talian Shopee, Lazada dan sebagainya. Kerjasama ini akan menjadikan Pos Malaysia sebagai penyelia perkhidmatan logistik e-dagang eksklusif di dunia. Kedua, Pos Malaysia perlu membuat penstrukturan semula susunan kaunter perkhidmatan di dalam pejabat supaya menjadi lebih teratur dan mesra pelanggan. Yang ketiga, Pos Malaysia turut meningkatkan Key Performance Indicator KPI pada tempoh penggiliran bayaran setiap pelanggan agar dilihat lebih efisien, seterusnya meningkatkan keyakinan pelanggan. Penyediaan kaunter pandu lalu atau pos laju easy drive-thru di dalam kawasan pejabat pos bagi kemudahan pelanggan terutamanya usahawan e-dagang. Dengan adanya peningkatan perkhidmatan ini, Pos Malaysia pasti mampu bersaing dengan syarikat korporat lain dan cemerlang dalam menghasilkan kualiti perkhidmatan di masa hadapan. Sekian, terima kasih.